Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, channel I baru lagi, tak ada subscriber pun. So hopefully lepas ni semangat lah nak buat content. Okay, sebenarnya I nak share berkenaan dengan my kids. Okay, I ada twin. Yang mana my twin ni, diorang ni diagnose ada mild autism. Okay. So, I harap sangat I boleh share journey macam mana untuk I nak besarkan diorang. So, bendanya sedang berlaku kan. So, sebab apa tau? Kita as a parent ni, kita nak bagi terapi dekat anak, nak hantar diorang pergi untuk terapi semua. Benda bukannya murah, sangat mahal. So, I ada buat dekat anak-anak I. Okay, so kita flashback balik beberapa bulan yang lepas. Okay, yang mana I nak hantar anak I ni, twin ni, pergi ke play school. Reason I nak hantar pergi ke play school ni sebenarnya adalah supaya diorang ni tak terikat duduk kat rumah. Sebab diorang ni selesa sangat duduk kat rumah dan kedua-duanya ada tantrum. Okay, autism plus tantrum and then diorang ada speech delay. Okay, so I bersyukur sangat I ada dua orang ni. Sebab sebelum ni I pernah ada anak first I dah meninggal waktu umur 2 tahun 3 bulan. Kalau dia masih ada lagi, dia dah 8 tahun dah. So dah lama lah tapi rasa macam baru sangat. Dia tak ada. So bila I ada dua orang kembar ni, diorang sihat pun I dah syukur Alhamdulillah. Sebab arwah anak I dulu tu lahir-lahir je dah sakit. Tak boleh duduk, tak boleh berdiri, tak boleh bercakap. Dan ada 11 jenis penyakit. 7 kali operation. Pernah operate jantung, hampir nak buat liver transplant, nak buat pemindahan hati. So kita orang bawa dia pergi ke India, tapi umur dia tak panjang. So kalau umur dia panjang, memang sebulan selepas tu sebenarnya dia kena buat liver transplant. So dia balik sekejap daripada India, selepas operasi jantung, dan selepas tu untuk berehat dekat Malaysia dan untuk berehat 3 bulan, dan selepas tu akan fly balik ke India untuk buat pemindahan hati, tapi tak sempat. So dia pergi dulu. Jadi selepas beberapa tahun I dapat 2 orang kembar ni lah. Jadi bila I dapat 2 orang kembar ni, nampak dia orang sihat, tak ada penyakit, I dah Alhamdulillah dah. Fizikal dia orang okey, I dah cukup Alhamdulillah sangat-sangat. Sebab kita pernah ada anak yang sakit kan. Jadi dari segi development dia orang ni, mungkin I terlalu manjakan dia orang, mungkin juga. Sebab happy kan ada anak kan, finally ada balik anak. Itu pun selepas dipujuk oleh my parents juga. Untuk nak ada anak balik kan, nak dapatkan kekuatan untuk nak ada anak balik itu sebab rindukan arwah kan. So dapat 2 orang ni, Alhamdulillah. So bila umur dia orang dari 6 bulan setahun lebih tak dapat bercakap, I macam tak rasa apa-apa. I rasa okey lah, tak dapat cakap pun tak apa, asalkan dia orang dapat merangkak, dia orang boleh berjalan. Dia orang berjalan pun agak lambat. Yang si kakak ni kita orang panggil kakak dengan adik, walaupun adik lebih besar. Sebab dulu adik kecil sikit tapi makan banyak dan dia breastfeed. Dia jadi cepat sangat membesar dan mengatasi si kakaknya. So kakaknya pun tak meniarap, dia bergolek-golek-golek kan. Kalau you ada tengok video dia main dengan kucing, dia tak merangkak, dia berpusing-pusing. Okay. I pun tak kisah sangat. Janji dia sihat, dia tak demam, dia tak warded. For me, dah okey dah. Okay. So, tu dari segi awal-awal lah. And then bila umur dia orang masuk 2
2 tahun, diorang still tak boleh nak bercakap. Okay, tak ada langsung lah, boleh katakan tak ada lah, tak ada langsung. Apa yang keluar tu tak berlaku satu perkataan pun tak ada. Okay, so I sebenarnya tak adalah ni sangat pasal tu, tapi yang main concernnya adalah nak hantar pergi ke play school ni sebab diorang makin tantrum, diorang makin orang besar, makin kuat tantrum sebab diorang tak boleh bercakap, jadi diorang tak boleh nak luahkan apa yang diorang nak tu kan. So ada yang bagi pendapat supaya hantar pergi ke play school. So I pun hantarlah, survey lah play school. So untuk 2 orang anak kesayangan ni, for sure lah kita nak hantar pergi ke play school yang the best in town lah. Bagi I lah, I rasa lah kan macam ni lah yang terbaiknya. Sebab play school tu besar, fully aircon. Sebab diorang, adik ni especially dia mudah kena sawan. So kalau dia panas, dia terus collapse dan dia sawan. So that's why cari play school yang fully aircon. Jadi dah excited dah dia, dah shopping dan benda semua. Shopping dulu, barulah pergi ke play school tu untuk registration. Lepas tu tiba-tiba hati mak kan terdetik. Sekarang tiba-tiba diorang tak terima kan sebab anak tak boleh nak bercakap. Tiba-tiba I rasa macam tu tau. So tapi tak apalah, pergi juga berdoa kan. So bila pergi tu memang play school tu sangat cantik. Dan bila dia punya pengetua dia tu, diorang ni international play school, English lah. Dan diorang briefing lah kan, tunjuk semua apa yang diorang ni, apa benda semua. And then dari segi yuran tu, I plan untuk hantar diorang ni half day je. So half day 1,100, 1,150 ringgit macam tu lah untuk seorang. So okey lah kan. So dah discuss tu semua. And then okey lah nak hantar. Okay, tapi I tak cakap pun anak-anak ni tantrum. Biasalah budak-budak kan, ada tantrum kan. Okay, kadang-kadang orang kata anak ni depan parent dia tantrum, tapi bila dengan orang lain elok je perangainya kan. So itu je reason I tak bagi tahu cikgu ni anak ni tantrum. Okay. So lepas tu bila dah nak register tu, I pun bagi tahulah pengetua tu. I cakap si kakak ni kaki dia lain sikit, kaki dia ada masalah sikit, kaki dia macam dia jalan berjengkit, I cakap kan. So ikutkan fisio, dia nak kena pakai kasut special lah, bukanlah kasut yang melekat tak boleh buka tu. So at least sebab play school tu besar, jadi banyak berlari, banyak berjalan, jadi kalau dia ni dia akan jatuh. Jadi kesian lah dia, takut dia asyik-asyik jatuh. So kalau dia kena pakai kasut dia. So saya cakap at least biarlah dia pakai dalam 2 jam macam tu pagi-pagi kan. So supaya after 2 hours tu dia lebih stabil dan dia boleh berjalan macam biasa. Still berjengkit tapi kaki dia agak kuat. So saya cakap macam tu. Lepas tu cikgu dia pun macam dah macam lain lah. Lepas tu tanya pula, diorang ni dah boleh bercakap ke? I kata diorang tak boleh bercakap lagi. Umur dah masuk 2 tahun tak boleh bercakap. So dipendekkan cerita, si kakak ni tak diterima disebabkan oleh kekurangan fizikal dia, iaitu kaki dia tu tak seperti budak-budak normal yang lain. Dia boleh berjalan, dia boleh berlari. Cuma at least dia kena pakai kasut dia tu untuk 2 jam satu hari. So agak mengecewakan jugalah. I sebenarnya pujuk juga, sampai tahap memujuk supaya diterima kan. Tapi tak diterima. So diorang cuma terima adik sahaja. I kalau ikutkan tak nak hantar pun adik. Kalau boleh biar diorang sama-sama. Lepas tu cikgu tu advice, dia cakap yang dia kata kakak ni sepatutnya pergi ke special needs school yang mana 101 punya cikgu kan, tak boleh satu cikgu 4 orang student, cakap macam tu.
waktu tu I tak didedahkan dengan benda-benda macam tu. So I tak pernah study pun pasal autism ke, pasal ni I tak pernah study pasal benda-benda tu. For me cukup anak I sihat, tak demam, tak ada penyakit kronik ke apa, I dah okey alhamdulillah. So balik dalam keadaan yang agak frust, okay. Tapi adik proceed lah masuk ke sekolah tu. And then I pun carilah untuk si kakak tu, dan balik I start study, I start research apa benda sebenarnya ni special needs school ni. I langsung tak tahu apa benda special needs school ni. So sebenarnya si kakak ni kita orang dah beberapa kali dah bawa pergi hospital lah, okay, bawa pergi adalah history yang menyebabkan kita orang bawa dia pergi ke hospital government, check up semua dari umur sejak lahir sampai umur 1 tahun, memang dekat KKM punya ni lah, sebab disebabkan oleh arwah anak ada penyakit kronik, yang mana dulu arwah anak I dulu memang awal-awal dulu lahir ke apa benda semua dekat private hospital. Tapi bila anak you ada penyakit kronik, lepas tu hospital private akan tolak pergi ke KKM juga, okay. Dan anak I arwah anak waktu tu dihandle oleh PPUM, IJN dengan HKL. Okay, so that's why bila anak-anak I sejak lahir lagi, diorang memang lahir dekat PPUM, tapi bila check up ke apa benda semua, semuanya dia dekat KKM. Okay, so sampailah umur 1 tahun. And then ada jugalah dengan hospital government mengenai kaki, ada buat x-ray dekat KPJ apa benda semua, ada buat fisio kan, tapi tak pernah diberitahu mengenai special needs school ni. So langsung tak tahu pasal special needs school ni. So balik daripada play school tu, I start study seharian. I cari pasal special needs school ni, speech delay apa benda semua, dekat Facebook apa semua kan. So adalah satu sharing ni daripada seorang bapa ni, dia cakap dia hantar anak dia ke special needs ni, ada sekolah tu kurung anak dia, semua benda ni menyebabkan rasa scary sangat. Memang Allah menakutkannya kan, sebab anak tu tak boleh bercakap. So budak tu dikurung dalam store. Jadi budak tu jadi tak nak pergi sekolah, menangis-nangis. Memang I baca tu I jadi takut, ya Allah macam mana ni kan. So betul ke benda ni jadi? So kita sebagai mak, kita takut. I kalau boleh I tak nak hantar pun pergi sekolah kalau betul benda ni berlaku kan. Tapi tak nak kena hantar jugalah untuk dia punya brain development apa benda tu semualah. Okay, so I research lagi. So kebanyakan special needs school ni berada jauh dari kawasan tempat tinggal kita orang ni. So paling dekat pun setengah jam I nak kena drive. Okay, so mencari. So pergi, and then pergi walaupun jauh, I pergi tengok. Tapi I tahu yang I tak mampu nak hantar, sebab my husband tak ada kat rumah je. Dia dalam sebulan pun dia ada seminggu macam tu je. So all the time memang I yang handle anak. So 2 orang anak kena hantar ke 2 tempat yang berbeza. Takut jadi apa-apa jadi susah kan. Tambah pula nak kena drive agak jauh. For me agak bahaya sikit. So berdoalah dengan Allah ni supaya adalah sekolah yang baik untuk anak I yang dekat dengan rumah. Allah Maha mendengar kan. So tiba-tiba ada, sekolah tu sebenarnya ada, cuma dia tak ada dekat social media. I tak jumpa kat social media. I pergi 99 Speed Mart. Sekolah tu ada kat sebelah 99 Speed Mart. So memang kelakar habis lah. So nampak je sekolah tu, ini macam dia tulis kat situ autism, ADHD, dyslexia, apa benda semua tu lah. Okay, benda-benda tu semua yang I dah baca, dan I rasa inilah sekolah yang sepatutnya lah I hantar anak I. Okay, so next video I akan ceritakan
apa yang terjadi waktu registration, apa benda sebenarnya special needs school ni sebenarnya betul-betul sesuai dengan anak I, kakak ni. Sebab lepas tu, after a few months, adik dengan kakak ni disekalikan sekolah juga. Tapi sekolah mana? Okay, next video I akan ceritakan. Jangan lupa subscribe. Bye.